Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasrahu wa ala. Sidang penonton yang dikasih sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam episod kedua dengan tajuk bencana normalisasi politik dengan Israel. Pada pertemuan kali ini kita insya-Allah akan bincangkan tentang kesan serta bencana normalisasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedang penonton dikasihi, dalam artikel yang bertajuk perjudian normalisasi atau pertaruhan normalisasi menjadikan penjajahan sebagai amal kemanusiaan dalam benak dan pemikiran orang Arab, saudara Hussam Shakir yang menulis artikel ini mengatakan penjajah masa lampau telah menggunakan peranti dan jalur media dari jarak jauh untuk mempengaruhi mentaliti dunia Arab. Radio Suara Israel umpamanya dalam bahasa Arab telah cuba mempengaruhi pemikiran dan pendengaran mereka, tapi kemudian memudar pengaruhnya jadi pudar dengan munculnya saluran berita satellite negara Arab yang berbahasa Arab dengan bahasa Arab. Walaupun mereka cuba menandinginya dengan saluran TV mereka, namun itu tidak berhasil. Radio mereka berusaha menawan pemikiran orang Arab dengan menjadikan pelbagai program, dengan menyiarkan pelbagai program berita dan diisi dengan beberapa program sosial, kesihatan dan sebagainya. Dengan penonton Arab diperdengarkan siaran Radio of Enemy dengan menendangkan lagu-lagu penyanyi-penyanyi terkenal Arab ketika itu. Stesen radio berkenaan pada mulanya menyiarkan kelas pendidikan bahasa Ibrani, iaitu bahasa orang Yahudi. Kemudian dengan mengembangkan penyiaran propaganda penjajahan di internet dan laman-laman rangkaian media sosial. Jaringan sosial berkenaan mereka gunakan pendekatan komunikatif untuk menarik dan mempengaruhi penonton secara maya agar menerima dan menghayati dasar hidup bersama di komuniti yang mempunyai kepentingan bersama, kata mereka, berbanding dengan dasar hidup menyendiri dalam era penyiaran rangkaian media komunikatif mereka. Pendidikan bahasa juga adalah merupakan saluran tradisional, saluran masuk tradisional untuk memaparkan propaganda budaya dan hubungan popular dengan rakyat Palestin ketika itu. Trend ini jelas mempertaruhkan harapan negara Israel. Mereka mahu supaya Israel boleh diterima oleh orang Arab. Dunia Arab telah mengenali pendidikan bahasa Ibrani ini dari 3 pintu masuk. Pertama, pengajian di peringkat universiti, pengajaran melalui buku-buku, di samping melalui kursus-kursus di bawah slogan mengenali musuh anda, kenali musuh anda. Mereka gunakan itu sebagai slogan. Ini diikuti kemudiannya dengan promosi normalisasi setelah penandatanganan perjanjian Camp David 1979. Saudara Abdullah Al-Baridi menerangkan hal ini dalam artikelnya yang
bertajuk Memperkasa Perjuangan Menentang Normalisasi. Beliau menegaskan bahawa dari hasil pengamatan yang mendalam terhadap senario politik di dunia Arab kini, mau tak mau kita terpaksa menyetujui bahawa telah ada beberapa kejayaan diraih oleh projek normalisasi Israel. Kini terdapat fenomena di mana sebilangan orang sudah tidak bersemangat untuk meneruskan perjuangan yang diperlukan untuk menentang penjajahan Israel. Malah ada segolongan yang menyatakan bahawa mereka tidak mahu menentang normalisasi mereka tidak mahu menentang normalisasi yang longgar dengan Israel. Tapi apa yang lebih menggerunkan, kerana ada pula golongan yang berani menyatakan bahawa mereka boleh menerima segala bentuk normalisasi dan salurannya dengan rasa tidak ada dengan segala bentuk normalisasi dan salurannya. Ini sebenarnya tidak ada pemerhati politik yang melihat yang menafikan perubahan fikiran yang sedang berlaku dan berbahaya di kalangan orang Arab pada masa ini. Normalisasi menurut beliau lagi adalah betul-betul racun, baik dari sudut rasa, bau maupun warna. Walaupun normalisasi tidak membunuh orang yang cenderung kepadanya, tapi dia tetap mematikan hati nurani penerimanya secara beransur-ansur dengan kematian yang tidak mudah dan tidak pula selesa. Tentang bahaya normalisasi dan bencana normalisasi ini, maka mungkin kita boleh senaraikan beberapa perkara berikut. Dalam piagam dan kenyataan resmi Persidangan Ulama dan Sarjana baru-baru ini untuk menentang normalisasi, ada dinyatakan akibat daripada normalisasi sebagai berikut. Yang pertama, dia kata normalisasi dengan Zionis ini sebenarnya mengancam prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang utama, seperti kebebasan, keadilan, status dan martabat manusia, keselamatan dan keamanan sedunia. Itu yang pertama. Yang kedua, normalisasi dengan Zionis adalah bahaya terhadap akidah umat, sekaligus juga bahaya terhadap kedudukan tempat suci di dalam hati nurani umat. Ia juga menggugat dan mengancam maqasid syariah, ataupun yang disebut tujuan dasar utama syariah yang menjaga kepentingan umat, sama ada yang berkaitan dengan agama, nyawa, akal maupun keturunan mereka. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, normalisasi dengan Zionis ini sebenarnya merupakan asas projek penentangan terhadap umat Arab dan melemahkan semangat serta merosakkan pemicu perjuangan terhadap Israel dalam jiwa umat. Ini yang ketiga. Yang keempat, normalisasi politik dengan entiti Israel ini berarti menggunakan negara-negara Arab dan Islam berkenaan untuk melemahkan, menggencet perjuangan mereka dan melemahkan serta menghapuskan harapan dan aspirasi rakyat Palestin untuk membebaskan tanah air mereka dan mengembalikan hak mereka seperti asal. Dan yang kelimanya, keselamatan dan keamanan adalah konsep bersepadu dan merupakan satu perkara. Namun normalisasi adalah pintu masuk untuk
meratanya hegemoni, ya, dan penguasaan tentera Zionis sepenuhnya terhadap negara-negara Arab dan Islam. Yang keenam, normalisasi politik mengubah, ya, dan menunggang-langgangkan hakikat, ya, yang sebenar, sehingga musuh menjadi kawan dan sahabat, dan ini mengancam keselamatan dan kestabilan negara-negara Arab dan Islam. Yang ketujuh, normalisasi dengan entiti Zionis ini menghalang semua usaha peralihan ke arah pembaharuan dan reformasi, dan juga untuk meraih keamanan di kalangan negara-negara Arab dan Islam. Yang ke-8, normalisasi politik membantutkan kesedaran umat terhadap hak-hak dirinya sendiri, malah dia mengubah mereka menjadi bangsa dan negara yang berpecah belah, dan ini merosakkan, ya, semua usaha ke arah kesatuan dan kebangkitan umat, di samping melemahkan tekad, ya, untuk membangun tatanan peradaban umat Islam yang menyeluruh. Ini ayat ke-8. Yang ke-9, teman-teman sekalian, normalisasi mengekang dan membantutkan kemampuan umat untuk berkembang, mengubah akidah dan keyakinan mereka tentang keamanan dan peranan ketenteraan mereka. Ini juga menyebabkan, mereka merubah status rangkaian perhubungan negara mereka, ya, dengan Israel sebagai negara normalisasi. Mereka sebenarnya menjadi alat kepada negara penjajah Israel. Yang ke-10, normalisasi dengan entiti Zionis mengancam cara hidup umat dan merubah nilai patriotik mereka, ya, dan kita sepatutnya, ya, mengarahkan rakyat, ya, meningkatkan arah kesetiaan mereka dan mengukuhkan budaya mukawamah dan maksudnya, ya, normalisasi ini dengan entiti Zionis ini mengancam cara hidup umat, merubah nilai patriotik mereka dan menyebabkan, ya, arah dan kesetiaan budaya mereka ke arah perjuangan mukawamah akan menuju kepada kepupusan dan lenyap akhirnya. Yang ke-11, normalisasi dengan golongan ini adalah satu periscaran kekalahan dan semangat, di samping merupakan pengiktirafan terhadap keunggulan peradaban budaya Zionis, ya, malah melemah dan meruntuhkan semangat dan marwah diri ummah itu sendiri. Jadi, teman-teman sekalian, insya-Allah kita jumpa lagi dalam episod yang berikutnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.